Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar, pendengar-pendengar yang saya kasihi sekalian, bersama dengan kami sekali lagi di program Indahnya Ramadan, Anjuran Akademi Al-Mukarramah. Sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, suka saya untuk mengingatkan tuan-tuan untuk tekan butang like, share dan jangan lupa tinggalkan komen-komen anda di bawah video kami ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada kami. Tajuk hari ini insya-Allah berkisar tentang sifat pemurah di dalam bulan Ramadan. Antara bentuk ataupun antara contoh-contoh sifat pemurah adalah sedekah. Sedekah adalah ibadah yang sangat-sangat dituntut di dalam Islam. Bukan sahaja di dalam bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan yang lain. Banyak hadis-hadis dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang fadilat sedekah. Antaranya ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bermaksud tidak ada suatu hari pun kecuali akan ada dua orang malaikat yang akan turun ke dunia. Maka salah seorangnya akan berkata, wahai Allah, berilah kepada orang yang memberi infak itu gantian bagi harta yang diinfakkannya. Dan malaikat yang kedua pula berkata, wahai Allah, berilah kepada orang yang menahan hartanya itu kemusnahan pada hartanya. Hadis ini menerangkan tentang kelebihan sedekah. Setiap hari akan ada dua orang malaikat yang akan mendoakan pemberi sedekah dengan gantian. Ini juga bertepatan dengan satu lagi hadis Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah seseorang itu tidak akan mengurangi hartanya sedikit pun. Bahkan kadang-kadang kita nampak orang yang banyak bersedekah ini makin bertambah-tambah dia punya harta. Hadis yang kedua tentang kelebihan sedekah adalah hadis Nabi SAW, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu akan memadamkan, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air itu memadamkan api. Fadilat yang kedua, antara fadilat-fadilat yang lain yang ada dalam hadis Nabi SAW tentang sedekah adalah hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antara 7 golongan itu ada satu golongan di mana Nabi kata, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan orang lelaki yang bersedekah dengan satu-satu sedekah dan dia menyembunyikan sedekah tersebut, sehingga kan tangan kirinya tidak tahu apa yang tangan kanannya sedekahkan. Hatta tangan dia sendiri pun tidak tahu. Tangan dia sendiri pun tidak tahu apa yang tangan lagi satu sedekahkan. Sampai begitu sekali dia menyembunyikan sedekah. Antara golongan yang mendapat naungan Allah adalah orang yang bersedekah secara rahsia. Secara rahsia. Hari ini ramai kita lihat, bila dia bersedekah, dia masukkan dalam media-media sosial. Tapi golongan yang kita ceritakan ini, dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya daripada pengetahuan orang lain. Fadilat-fadilat sedekah ada banyak sekali. Dan Nabi SAW merupakan insan yang paling banyak bersedekah, yang paling pemurah dengan kebaikan. Seperti mana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi SAW ajwadan nasi bil khair. Nabi SAW adalah insan yang paling pemurah dengan kebaikan. Apa-apa kebaikan sahaja, bersedekah. Nabi sangat pemurah untuk menolong orang. Nabi sangat pemurah untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Kana Nabi SAW ajwadan nasi bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam. Dan Nabi menjadi lebih pemurah lagi apabila datangnya Ramadan. Ketika itu Jibril alaihi salam berjumpa dengan Nabi SAW. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Dan sesungguhnya Jibril alaihi salam akan berjumpa dengan Nabi SAW pada setiap malam dan pada setiap kali Ramadan. Hatta yang salih, sehinggalah Ramadan tersebut berakhir. Daripada hari pertama Ramadan hinggalah hari terakhir Ramadan, setiap malam Jibril alaihi salam akan berjumpa dengan Nabi SAW. Untuk buat apa? Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan di hadapan Jibril Al-Quran. Pada setiap malam pada bulan Ramadan, Nabi SAW bertadarus Al-Quran, membacakan Al-Quran, membentangkan Al-Quran di hadapan Jibril alaihi salam. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. Dan apabila Jibril datang menemui baginda SAW, baginda lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Angin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan angin ni untuk menggerakkan awan, kemudian awan menurunkan hujan. Betul tak? Maka angin digambarkan seperti orang yang pemurah. Sebab apa? Angin biasanya datang dengan hujan. Dan hujan itu akan menimbulkan pula nikmat-nikmat di muka bumi, seperti air untuk minuman manusia dan haiwan, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk dimakan oleh haiwan dan manusia. Disifatkan angin itu mempunyai sifat pemurah kerana angin biasanya datang dengan kebaikan. Tapi di dalam hadis ini, Ibnu Abbas menceritakan Nabi SAW apabila tiba bulan Ramadan dan apabila Jibril AS datang berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi lebih pemurah daripada angin tersebut. Bayangkan tuan-tuan, di luar bulan Ramadan, sedekah ini mempunyai banyak kelebihan. Seperti yang kita ceritakan tadi, kafarah kepada dosa-dosa. Allah memberikan ganti rugi kepada orang yang bersedekah.
dan mendapat naungan Allah. Itu fadilat-fadilat di luar bulan Ramadan. Apatah lagi bila datang bulan Ramadan, akan bertambahlah nilai sedekah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, amalan-amalan soleh kita akan meningkat nilainya di sisi Allah apabila bertepatan dengan waktu-waktu yang tertentu ataupun bertepatan dengan tempat-tempat tertentu. Contoh, saya bagi contoh. Contohnya, solat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi tidak sama dengan solat di tempat-tempat yang lain. Sebab apa? Sebab bertepatan dengan tempat-tempat yang mulia. Dan puasa dan solat sunat di dalam bulan Ramadan tidak sama dengan solat sunat di bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Sebab bertepatan dengan waktu yang mulia. Sebab itu Nabi SAW, walaupun Nabi SAW seorang yang sangat-sangat pemurah di bulan-bulan yang lain, tetapi apabila bulan Ramadan datang kepada baginda dan Jibril pun datang menemui baginda, Nabi menjadi lebih-lebih pemurah lagi. Sebab itu, kita sebagai seorang Muslim sangat-sangat digalakkan untuk mengamalkan budaya sedekah ataupun amalan sedekah di dalam bulan yang mulia ini. Inilah sifat pemurah yang kita perlu tanam di dalam diri kita, yang perlu kita didik diri kita. Madrasah Ramadan yang berlangsung selama 30 hari setiap tahun adalah untuk melahirkan insan yang terbiasa dengan amalan-amalan soleh. Pada siang hari kita berpuasa, pada malam hari kita bersolat tarawih, dan kita tambahkan lagi dengan tilawah Al-Quran, dan kita tambahkan lagi dengan tahajud, dan kita tambahkan lagi dengan sedekah. Bayangkan jika kita buat daripada hari yang pertama sehinggalah hari yang terakhir, kita akan menjadi terbiasa dengan amalan tersebut, sehingga kan kita dapat meneruskan amalan-amalan tersebut pada bulan-bulan yang lain. Contohnya, apabila 30 hari kita berjaya berpuasa pada bulan Ramadan, selepas 30 hari kita berpuasa pula Isnin dan hari Khamis. Kita berpuasa pada hari Arafah, dan kita berpuasa pada hari-hari baik. Dan bila kita terbiasa dengan solat sunat tarawih di malam hari, kita akan ringan untuk melakukan solat sunat rawatib di bulan-bulan yang lain. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang fadilat Ramadan. Antaranya adalah hadis Nabi SAW, ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyal syarri aqsir. Nabi SAW bila masuknya bulan Ramadan, akan ada satu seruan daripada seorang penyeru yang berkata, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka marilah melakukan kebaikan tersebut. Puasa, solat tarawih, baca Al-Quran, tahajud, sedekah dan sebagainya. Wa ya baghiya syarri aqsir. Dan wahai orang-orang yang menginginkan kejahatan ataupun keburukan, maka bermalas-malaslah. Tak perlulah baca Al-Quran banyak-banyak, tak perlulah buat tarawih banyak-banyak. Maka di dalam bulan Ramadan yang kita sedang lalui ini, maka marilah kita memotivasikan diri kita sendiri untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik ini. Bulan Ramadan adalah pesta amalan kebaikan. Rebutlah peluang ini selagi ada. Kita tidak tahu adakah pada tahun akan datang kita akan sempat berjumpa ataupun tidak. Rebutlah selagi ada dan ikutlah sunnah Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum.
Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu semua mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikutlah sunnah-sunnah yang aku tunjukkan. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai pula oleh Allah, dan nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Antara cadangan yang saya boleh berikan untuk kita amalkan berkaitan dengan sedekah di bulan Ramadan, bagaimana kita nak bersedekah di bulan Ramadan. Contoh, pada setiap hari kita akan bersolat tarawih, bukan? Dan kita lazimkan diri kita untuk membawa sedikit wang untuk disedekahkan di masjid-masjid ataupun surau-surau. Itu dikira sedekah. Tak kiralah berapa sedikit pun ataupun berapa sedikit pun nilainya, tetapi di sisi Allah percayalah ianya adalah besar. RM1 setiap hari, insya-Allah itu akan menambahkan amal dan membuka pintu keredaan Allah kepada kita. Dan antara amalan sedekah yang boleh ataupun yang sangat-sangat digalakkan adalah memberi makan ataupun memberi jamuan ataupun juadah berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Siapa yang menyediakan juadah berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya ganjaran seperti ganjaran orang yang berpuasa tersebut. Maksudnya kita berpuasa, kita dapat pahala puasa, dan jika kita beri makan kepada orang yang berpuasa, kita dapat pahala orang yang berpuasa tersebut, orang yang kita jamu tersebut. Bayangkan, kita buka satu hidangan, ada 10 orang yang datang dalam hidangan kita. Berapa banyak pahala yang kita dapat. Itulah antara bentuk sedekah yang kita boleh amalkan di dalam bulan Ramadan. Dan antara yang lain adalah membayar zakat fitrah di bulan Ramadan. Itu juga adalah salah satu bentuk sedekah. Bahkan ianya lebih baik daripada sedekah yang sunat, kerana zakat fitrah adalah amalan fardu ain. Maka itu sahaja perkongsian untuk hari ini, perkongsian hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sifat pemurah dan kelebihan sedekah, terutamanya di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak langkah ataupun mengikuti sunnah Nabi SAW dan jejak langkah salafus soleh dalam beramal, terutamanya di dalam bulan Ramadan. Janganlah kita mensia-siakan Ramadan kali ini, kerana kita tidak tahu adakah kita masih berpeluang untuk berjumpa dengan Ramadan tahun hadapan. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.